Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kita sekejap lagi kita start. Saya tunggu rakan-rakan yang lain join dulu. Saya dah share Zoom meeting punya link dekat grup Telegram klien dan VIP klien. Manakala rakan-rakan yang lain boleh join melalui Facebook lah. Okay. Saya pun dah share link dekat Facebook page, dekat grup komuniti Cilik Saham dengan saya punya Facebook personal sekali. So jemputlah untuk discussion pada malam ini. Okay, sekejap kita tunggu lagi 2-3 orang, lepas tu kita start. Okay, so sebelum kita start, baru ada 3 orang dekat Zoom meeting. Kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, tekan 1. Tuan Khair. Khair kan? Khair. Awal lagi kan, saya tak tanya lagi dah respon dah. Cantik. Super fast kan? Okey, lain-lain, rakan-rakan lain okey tak? Gambar nampak jelas tak? Suara okey? Kalau gambar okey, suara okey, boleh tekan 1, at least saya tahulah. Okay, dekat Facebook pun tak ramai lagi. Kalau rakan-rakan dekat Facebook boleh dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh tekan 1 dekat bahagian komen. At least saya tahulah kan, sebab dalam tak live dekat Facebook, saya takut nanti ada apa ni setting-setting ke kat mana-mana yang tak dapat apa ni, yang tak jalan kan. So at least saya tahu. Kalau dekat YouTube dia simple kan, lebih kurang lah live dekat Facebook dengan YouTube. Tapi YouTube dia lebih, macam mana saya nak cakap, kalau diberi pilihan antara live dekat Facebook dengan live dekat YouTube, YouTube better saya ingat. Saya rasa lah YouTube much better. Tapi sebab dah terbiasa dekat Facebook ni, kita carry on dekat Facebook je lah. Okay, mana rakan-rakan ahli group lain ni? Di manakah rakan-rakan ahli group klien dengan VIP klien? Tapi tajuk malam ni memang tajuk public lah, so kita open untuk semualah, siapa-siapa yang nak dengar kan, so yang berminat lah. Okay, so tajuk malam ini adalah sambungan daripada live discussion 2 hari lepas yang berkenaan dengan topik profit and cut loss kan. Dia punya akronim yang digunakan. Sebelum itu kita dah discuss berkenaan dengan Ken Slim. Kalau untuk ahli-ahli grup klien dengan grup VIP klien kan, kita dah belajar berkenaan dengan Ken Slim kan, current earning ataupun EPS kan, annual profit, annual report lah kita tengok kan, new sama ada new product, new management, new R&D ke new project ke apa kan. S dia punya apa ni, supply and demand kan, S Slim kan, SLIM tu kan, supply and demand. And then L dia tengok leader ataupun laggard. Ini berdasarkan William O'Neill punya penjelasan, dia punya cara dia membuat kajian growth stock, growth stock punya analysis menggunakan Ken Slim kan. I dia tengok institution kan, ada tak penglibatan institution dalam syarikat counter-counter tersebut. And then last kali M dia tengok kepada market movement ataupun market volatility ataupun market sentiment dan sebagainya lah. Okay, so kalau sekiranya tuan-puan terlepas discussion yang Ken Slim tu, yang William O'Neill punya teori tu, boleh tengok balik dalam grup VIP ataupun grup CDS client. Okay, saya punya CDS client, tengok bahagian video, okay, channel video saya dah share dalam tu, so boleh tengok balik. Tapi saya tak share dekat public lah, sebab topik tu dia lebih kepada educational, so tak berapa sesuai. Kalau tuan-puan nak belajar yang apa ni, kalau tuan-puan belum jadi ahli grup CDS under saya, okay, ataupun belum buka akaun CDS M Plus online under saya dan nak belajar benda-benda yang kita dah belajar detail dalam grup, boleh tengok link pendaftaran akaun CDS.
Dekat Facebook saya ada, dekat apa ni, Telegram pun ada untuk dekat YouTube pun ada link-link untuk pendaftaran buka akaun CDS tu. So buka akaun CDS tak mahal, RM11 lah. Okay, RM11. RM1 tu ya M plus charge lah. RM10 bursa charge. So once tuan-puan dah buka akaun CDS anda saya, memang ada banyak benefit lah yang tuan-puan dapat kan. Kita pun ada bagi e-book percuma kan, video-video discussion, dan kita ada diskusi khas untuk klien-klien yang mana tuan-puan boleh tanya saya direct berkenaan dengan counter-counter, dan kita discuss very detail lah. Okay, kita discuss detail macam mana cara nak detect arah pergerakan market, arah pergerakan counter-counter. So at least kita tahu kan. So tak adalah kita tersilap pilih kan. Macam dalam group kan saya selalu gunakan chart yang khas tu kan, yang kita ada indikator tu. So at least ahli group tahu kan, adakah counter-counter yang dia masuk tu betul ke tak betul, ataupun tersilap masuk yang bearish ke, ataupun memang betul-betul masuk yang bullish, ataupun dah bottom, ataupun dah oversold ke overbought. At least kita tahu. Itu secara technically lah. Okay, secara technically. So dia berbeza kalau sekiranya tuan-puan buka akaun dengan mana-mana reminder, tapi tuan-puan tak keep in touch dengan reminder tersebut. So dia macam tuan-puan akan lost. Okay, sebab sometimes ada benda yang reminder tahu kan, yang kalau sekiranya tuan-puan tak tanya, dia tak tahu yang tuan-puan tak tahu. So macam mentor saya cakap kan, mentor saya cakap, you don't know what you don't know. Kamu tak tahu apa yang kamu tak tahu kan. So macam mana kita nak tahu? Dengan kita follow discussion macam ni lah kan. Walaupun tak banyak benda yang kita boleh belajar, mungkin dalam beberapa poin-poin yang disentuh, mungkin ada 1-2 poin yang betul-betul bermanfaat untuk kita lebih faham. Sebab sepanjang saya mempelajari ilmu dalam trading ataupun ilmu dalam pelaburan saham ni kan, daripada awal kita belajar sampai sekarang, kita akan sentiasa dapat new knowledge kan. Jadi yang paling penting, sebanyak mana pun yang kita dah belajar, one day kita akan dapat connect the dots. Dia macam kita dah belajar dengan orang ni satu point, jadi kita belajar dengan orang ni satu point. So bila kita dah banyak ada point-point tu kan, one day kita akan nampak macam mula-mula kita belajar memang nampak serabut kan, sini point, sini point, sini point. Tapi one day kita dapat susun balik dia punya point-point tu kan, and then baru kita dapat very clear picture apa benda sebenarnya yang sedang berlaku dekat pasaran sebenarnya kan. Okay, so dekat Facebook ni macam mana? Rakan-rakan dekat Facebook boleh nampak ke tak boleh nampak ke? Tak ada komen pula kan. Okay, so topik pada malam ini, sebelum kita start discussion pada malam ni, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar okey, boleh tekan 1. Boleh bantu saya, at least saya tahu saya tak bercakap sendirian dekat Zoom. Okey, alhamdulillah, cantik. And then kalau rakan-rakan dekat Facebook yang live, kalau sekiranya ada rakan-rakan yang berminat nak belajar tentang saham, boleh forwardkan, boleh share link live malam ni, at least rakan-rakan yang lain boleh tahulah. Okay, boleh share lah Okay, so saya share screen dulu. Kalau sekiranya boleh nampak, tuan-puan boleh tekan 2. Okay, kalau boleh nampak screen dengan jelas, boleh tekan 2, at least saya tahu. Nampak tak? Tekan 2 ataupun type 2 dekat bahagian chatting. Mana saya punya bahagian chatting ni, dah hilang dah. Okey dah, cuba. Okey, selamat datang kepada semua yang baru masuk. Kita baru nak start kita baru nak start. So hari tu kita dah discuss berkenaan dengan part yang pertama, profit. Ini akronim. Akronim ni kita boleh letak je apa-apa je kan. Sebenarnya dia tak semestinya psikologi kan. Kalau yang bahagian profit ni tak semestinya psikologi. Kita boleh letak ke situ plan kan, macam trading plan apa semua kan. Tapi trading plan tu dia ada dekat sini lah. Okay, dalam risk reward ratio tu lah yang kita panggil sebagai trading plan. Okay, tu dalam risk and reward ratio tu, di situlah terletaknya trading plan. So macam sebelum ini dalam grup klien saya dah bagi tahu dah, untuk
kita decide trading plan yang lebih senang, lebih senang dekat mana kita nak letak entry side, nak letak cut loss punya level kan, TP1, TP2 kan. Paling senang kita gunakan gun, gun square of 9. Kalau sekiranya tuan-puan macam terlepas topik discussion gun square of 9, boleh tengok balik dalam kita punya video-video live. Dekat YouTube pun saya ada share juga, tapi saya hidekan dia punya link tu. Tuan-puan yang ada link sahaja boleh tengok lah. Link tu boleh tengok balik dekat channel video dekat grup klien. Boleh dapatkan balik. Untuk grup VIP pun saya dah share dah. So hari tu kita dah discuss berkenaan dengan profit. Profit ni adalah matlamat utama lah. Semua orang melabur kan. Sebab tak ada orang nak melabur untuk rugi. Semua orang nak melabur untuk profit. Tapi macam yang kita dah discuss sebelum ni, apa-apa hal dia kena datang dengan ilmu dulu kan. Mana dah saya letak kat situ. Dah hilang dah kot kan. Saya dah buang dah. Apa-apa hal dia kena datang dengan ilmu dahulu. Sebelum kita berjaya dalam apa-apa bidang sekalipun, kita kena start dengan knowledge kan, start dengan asas ilmu pengetahuan dulu. So kita kena ada at least serba sedikit ilmu pengetahuan untuk kita bermula kan. Contoh paling simple, kalau contoh kita nak bawa kereta lah kan, mungkin sebelum tuan-puan pergi masuk driving class mungkin dah belajar sikit-sikit kan. Mungkin abang ke mak ke ayah ke ajar sikit-sikit atau tunjuk sikit-sikit kan. Tapi once kita dah masuk proper punya kelas, then baru kita belajar betul-betul kan. And then bila dah ada lesen, baru boleh bawa kereta kan. Tapi honestly lah cakap, bila dah ada lesen, cikgu yang mengajar kita drive dah tak ada tanggungjawab dah sebenarnya. Dia dah habis dah tanggungjawab dia untuk mengajar. So tuan-puan lah kena bawa kereta tu sendiri, pergi ke mana-mana kan. Ikutlah peraturan jalan raya dan sebagainya kan. So kereta tu tuan-puan bawa sendiri, risiko tanggung sendiri, pergi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke reverse ke, masuk longkang, tak masuk longkang, langgar ke apa-apa kan. Selepas dah grade daripada kelas memandu tu, cikgu dah tak bertanggungjawab. So kita lah yang akan bawa kereta kita sendiri untuk pergi ke mana arah tujuan kita nak. Samalah dengan berusaha. Okay? Selepas dah belajar, dah banyak benda yang kita dah tahu apa semua sekali kan, selepas itu kita sendiri akan guide kita punya portfolio. Kita sendiri yang kena decide ke mana arah tuju kita punya pelaburan kita. Adakah ke arah masuk longkang ataupun terus menjana profit demi profit. So untuk mendapatkan orang cakap survival skill dalam pasaran saham ni, dia tak mudah seperti yang dijangka lah. Maksudnya kalau kita baru trade sekali dua kali, totally different dengan orang yang dah lama trade bertahun-tahun. And then orang yang lama trade bertahun-tahun dengan orang yang masuk kelas dan belajar yang proper punya ilmu, totally different antara yang belajar berdasarkan pengalaman sendiri dengan mendapat guide yang proper, dengan guide yang orang-orang yang memang ada ilmu dalam bidang tu. So memang totally different. Okay? Sebab saya pernah jumpa orang yang memang dah lama trade kan, dah 5 tahun, 10 tahun trade. Tapi bila kita tanya benda-benda basic dalam pasaran saham kan, contoh technical analysis kan, kita tanya tentang technical analysis, kita tanya tentang trading plan, kita tanya benda yang basic sangat kan. Even tentang yang platform sendiri pun memang tak lepas lagi. So sedih jugalah kan, sebab macam bila dah lama sangat trade, tapi banyak benda tak tahu kan, sebab mungkin sebab tak belajar ke, tak masuk kelas apa semua kan. So dia kerugian banyak dekat situ. Rugi dari segi duit, rugi dari segi masa. Kadang-kadang 1 hingga 2 tahun belajar sebenarnya dah cukup untuk tuan-puan survive dalam pasaran saham. Kalau kita belajar benda yang betul lah kan. Tapi kalau 5 tahun pun kita tak ambil pengajaran daripada apa yang dah berlaku, walaupun kita dah trade lama, so kita tak dapat apa-apa lah, melainkan kita akan buat kerugian lebih besar lah kan. So malam ni, hari tu saya dah cover semua yang ni, apa yang sepatutnya kita belajar lah kan. And then malam ni kita belajar sikit berkenaan dengan yang kedua pula. Okay, part kedua. Okay, saya ambil ni, kita letak kat belakang lah. Okay, kita letak kat belakang kat sini. Ini part yang kedua berkenaan dengan cut loss. Okay. Okay, sebelum saya explain, sebelum saya go through satu-satu dia punya words dia ni kan, C apa, U apa tu kan. So saya ada satu soalan. Okay,
Apakah sebab utama orang cut loss? Okey, tuan-puan yang dah pernah trade, tuan-puan yang dah pernah trade, boleh jawab, boleh respon kat situ. Apakah sebab utama kenapa orang tekan cut loss? Boleh tekan, boleh type, boleh share dekat bahagian chatting. Apakah sebab utama orang tekan cut loss? Saya tulis-tulis kat sini. Ini pun saya kena buang lah. Cepat-cepat. Ada tak? Ada idea tak? Apakah sebab utama orang tekan cut loss? Kesegar nak tulis. Selamatkan modal. Okey, Tuan Zaki. Okey, takut lagi besar loss. Okey, lagi. Kurangkan kerugian dan cari peluang baru. Okey, lagi. Ada lagi tak? Sebab apa saya tanya tahu soalan ni? Sebab kadang-kadang ramai orang dia cut loss tapi dia tak tahu kenapa dia cut loss. Dia tak tahu kenapa dia tekan cut loss. Kenapa? Ikut-ikut orang ke apa kan? Okey. Salah satu daripada trading plan yang wajib ada. Okey, lagi. Ni dah banyak dah ni. Okey, lain-lain. Okey, sekejap saya letak kat sini. Nanti kita discuss. Okey. Yang pertama, selamatkan modal kan. Yang kedua, takut lagi besar loss. Okey, yang ketiga, kurangkan kerugian. Yang keempat, pecah support. Yang kelima, salah satu daripada trading plan yang wajib ada. Okey, tak ada dah. 5 je. Okey lah, 5 pun dah cukup dah. So, kita kena faham sebenarnya apakah konsep cut loss sebenarnya kan. Okey, konsep cut loss ni seperti mana yang rakan-rakan ahli group dah bagi tahu lah dekat sini. Dia punya konsep dia adalah untuk menyelamatkan modal kan. Kita nak selamatkan modal. Kenapa kita nak selamatkan modal? Sebab apa? Dia punya percentage untuk loss normally double daripada percentage untuk profit. Okay, sebagai contoh kan, kita ambil kat sini. Kalau katakan kita ada RM 10,000. Okay, 10,000 ni modal yang biasa orang ada lah. Majority. So kalau sekiranya kita loss 50%. Okay, kita loss 50%. Kita hanya tinggal duit kita ada 5,000 kan. Betul kan? So kalau kita loss 50%, kita tinggal 5,000 sahaja. So kalau kita nak dapatkan balik RM 10,000 daripada modal RM 5,000, berapakah percentage yang kita kena dapat untuk dapatkan balik modal 10,000 daripada 5,000? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kita ada 10,000. Okay. Kita lost 50%. Katakanlah tapi minta jauh lah tak adalah orang nak lost 50% kan. Kita lost 50%. So modal tinggal 5,000. Tapi kita nak recover balik, nak dapatkan balik modal 10,000 tu, berapa persenkah yang kita kena dapat daripada modal 5,000 ni untuk naik balik jadi 10,000 balik? Berapa persen? Cuba teka. Okay, betul. Betul. Ada yang jawab betul. Kita kena dapatkan balik 100%. 100% kena ada profit. Okay? 100% profit. Baru dapat balik RM 10,000 yang kita dah lost 5,000 tadi. So, basically, untuk profit, dia 2 kali ganda lebih susah. 2 kali ganda lebih susah daripada loss.
Okay, ataupun dalam bahasa mudahnya, loss adalah 2 kali ganda lebih senang daripada profit. Setuju ke tak? Siapa setuju tekan 1. Siapa tak setuju tekan 2. Okay. So basically macam tu lah. And then kalau kita ikut logik pun, kalau ikut logik, sebab kita kan berada di planet bumi kan. Kita punya planet bumi ni ada graviti. Bila satu benda jatuh, dia lebih mudah jatuh ke bawah. Okay, dia lebih cepat jatuh ke bawah berbanding dengan nak naik. Contoh kalau nak terjun dari gunung, dia lebih senang daripada panjat gunung. Macam itulah kan secara logiknya kan. Tapi logik yang sama berlaku dekat pasaran. Okay? Sebab itu kita nampak bila harga drop, sentimen takut akan mengatasi sentimen harapan. Okay? Sentimen takut ataupun fear, okay? Fear, kita lihat sini, fear akan lebih kuat daripada hope. Ini berlaku pada semua orang. Okay? Ini berlaku pada semua orang. Ketakutan akan lebih mengatasi harapan. Okay? Dia memang psikologi manusia lah. Psikologi manusia. Bila harga dah mula drop, kau semua orang akan takut dah. Dan semua orang akan kecut lah. Sebab itu cut loss akan berlaku secara berleluasa kan. Okay? Takut besar, loss lagi besar kan. Kurang kerugian pecah support. Salah satu daripada trend plan. Okay, so sebenarnya okay, ini semua betul lah. Ini semua betul. Apa yang Warren Buffett pesan ni macam ni tau. Apa yang Warren Buffett pesan dan saya pegang. Okay, saya pegang. Apa yang Warren Buffett pesan. Rules, dia punya rules. Okay. Rules number 1. Never lost money. Okay, rules number 2. Never forget. Rules number 1. So dia macam agak kontradik dengan konsep cut loss kan. Dia agak kontradik dengan konsep cut loss. Sebab apa? Kalau Warren Buffett punya konsep, dia tak mengajar traders, dia tak mengajar investor untuk cut loss. Walaupun dia memang ada jugalah, ada juga masa-masa ni dia terpaksa cut sebab pelaburan dia tak berjaya kan. Tapi kalau boleh, kena pegang betul-betul konsep never lost money. Dan kena pegang betul-betul konsep don't forget, never forget rules number 1. Macam mana? Kalau saya fikir kan, ini saya letak kat sini lah. Saya letak kat sini. Atas ni adalah kenapa kena cut loss. Saya bukan nak ajar wajib kena cut loss ke apa semua, tak. Kita nak discuss. Sebab tu kita panggil malam ni adalah sesi discussion kan. So, kenapa kena cut loss ni lah salah satunya lah sebab dia kan, yang tuan-tuan dah list down kan dekat situ. And then macam mana kita nak integratekan rules ni yang Warren Buffett cakap ni, kita nak integratekan supaya kita tak terlampau menjadikan cut loss ni sebagai satu habit. Dia sebenarnya dah jadi habit sebenarnya bila kita dah terbiasa kan. Sampai satu tahap kan kita dah rasa macam cut loss ni macam satu keperluan sangat. Sebenarnya dia tak boleh dijadikan keperluan sangat. Okay? Untuk mengelakkan kita terlampau bergantung kepada cut loss ni, sebenarnya kita boleh ambil precaution dari peringkat awal lagi sebenarnya. Okay? Macam mana kita nak buat. Okay? So precaution awal untuk mengelakkan kita cut loss sebenarnya memang semua orang dah tahu ni kan. Cumanya saya kena ulang balik je. Pastikan, okay, pastikan kita berada pastikan kita pick counter yang betul-betul berpotensi. Okay, seperti mana yang kita discuss sebelum ni lah yang ni. Okay, opportunity ni dekat sini. Kita kena tekankan yang ni, counter yang dah disuggest oleh analis. Okay, and then analis ni dia tak suggest counter yang lemau-lemau, yang dia tak suggest counter yang memang rugi punya. Okay, and then kita kena tengok trend, make sure trend betul. Kalau sekiranya kita tak follow trend yang betul, high chances kita kena cut loss. Okay, pastikan long term counter dalam uptrend. Macam mana kita nak pastikan long term counter dalam uptrend? Siapa tahu?
Siapa tahu macam mana nak pastikan long term counter yang kita pilih tu dalam uptrend. Ada yang tak tahu apa maksud uptrend? Itu cerita lain lah, nak kena buat kelas kelas tambahan lah. Betul, okay? Saya selalu tekankan benda ni. Kalau nak pastikan pilihan counter kita betul, long term kita kena pastikan dia uptrend. Contoh, okay, contoh, saya bagi contoh macam ni lah. Okay, kita buka satu chart lah. Okay, saya buka chart ni lah supaya tak ada isu. Kita buka gold. Okay, kita buka chart gold. So cuba tuan-puan tengok sekarang. Gold daily dalam fasa sideways kan. Okay, gold daily dalam fasa sideways kan. Kalau saya buat dia punya kotak dia ni, sekejap saya ambil kotak ni. Kita boleh buat macam ni lah. Ini fasa sideways lah. Okay, dia berada dalam fasa sideways. Tetapi long term dia sampai mana kotak dia ni? Sepanjang-panjangnya. Kita tengok long term dia, okay? Time frame besar sikit. Okay, kita tengok weekly dia macam mana. Weekly dia pun masih dalam fasa sideways. So bila kita dah nampak daily dengan weekly dalam fasa sideways, dia belum nampak trend yang betul-betul besar kan. Okay, tapi kita dah nampak kalau dia sideways, dia jaranglah nak jatuh drop secara drastik kan. So kita tengok lagi besar, kita tengok monthly. So apa yang berlaku dekat monthly? Monthly dia masih berada dalam uptrend. Okay, uptrend dia masih berada dalam uptrend. So ini dia punya downtrend sebelum ini. So ini dia berada dalam uptrend yang cantik. Okay, saya buat macam ni. Saya masukkan dia punya channel. Kalau tuan-puan tengok gold, dia punya channel masih menaik. So ini adalah cara untuk kita decide time frame yang lebih besar. Okay, kalau tuan-puan nak lebih jelas lagi, terus buka yearly punya chart. Okay, terus buka yearly punya chart. Terus kita nampak yang yearly punya chart ni memang masih agak strong untuk dia naik lagi. So kalau kita nampak time frame dia yang lebih besar, dia masih strong uptrend. So sekurang-kurangnya kita dapat elakkan kita terlampau awal untuk cut loss. Walaupun dia memerlukan masa yang panjang untuk dia naik balik, tapi sekurang-kurangnya kita dah selamatkan modal kita daripada unnecessary loss. Sebab tu saya cakap sebelum inilah, dalam discussion sebelum ini, jangan guna duit kecemasan. Okay? Kalau kita nak invest, sekurang-kurangnya kita dapat duit yang kita pakai untuk invest ataupun trade ni, duit yang kita tak rasa macam kita nak kena cepat-cepat nak korek sebab nak ambil untuk bayar apa-apa. Macam itulah. Okay, lebih kurang dia punya idea dia lebih kurang macam tu. Tapi saya tahu most of us, kebanyakan kita memang guna duit simpanan kan. Dan duit tu pun kadang kita nak grow sebab kita nak dapatkan profit cepat. That's why kadang-kadang kita tak dapat nak bersabar apabila counter tersebut slow kan. Tapi kalau kita rasakan, kalau kita nampak dalam kajian kita memang dia uptrend untuk long term time frame, memang kita boleh dapatkan memang kita boleh hold lama sebenarnya. Okay? Dan kita boleh elakkan daripada cut loss. Okay? Dia sebenarnya yang jadi banyak cut loss ni sebab kita trade terlampau kecil. Kita trade terlampau kecil. Maksudnya kita suka gunakan time frame yang kecil lah, macam daily, 4 hourly, 1 hourly, dan kita nak yang very fast profit. Itu sebenarnya kan. So bila kita macam kelam kabut, that's why kita nak cepat-cepat cut loss sebab kita nak gunakan modal itu untuk trade counter lain lagi. Sebab kalau counter yang kita trade tu tak jalan, kita nak keluar cepat-cepat nak masuk counter yang kita rasa macam dia akan jalan kan. Sebab itulah sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kita dah silap sikit kat situ. Bukan cut loss ni tak bagus, tapi cut loss akan makan modal kita sedikit demi sedikit. Okay? Dan kita tak dapat nak pastikan betul-betul yang second counter kita pilih tu dah betul-betul jalan ke tak. Kadang kita keluar daripada counter yang dah bagus, cuma kita perlukan masa sikit je lagi, dalam beberapa hari je lagi sebelum dia naik balik. Kita pergi masuk counter yang memang dia dah habis kenaikan dan dah nak terjun dah lepas tu. Selalu jadi macam tu kan. So that's why peringkat awal kita dah kena pastikan pick counter yang memang dah ada potensi lah, yang betul-betul. So nak elakkan kita salah pilih, cari analyst punya suggestion lah. Okay, kalau macam dalam grup saya, okay, dalam kita punya grup, at least kita ada discussion mingguan, at least kita tahu arah-arah counter tersebut kan, nak pergi mana, at least kita dah kaji kan. So tak adalah kita tersilap pilih kan. Okay.
Macam dalam grup kan, kalau siapa-siapa tanya saya tentang SAP ke kan, so memang kita cakap tak ada harapan lah untuk short term lah, tak ada harapan. Even long term pun memang masih belum nampak lah harapannya. Kan, even counter rugi dan sebagainya kan. So pastikan long term counter, at least kita tak terkejar-kejar untuk cut loss. Kita nak dapatkan modal tu dah susah, tapi bila dah ada modal kita rasa macam agak senang pula kita nak cut loss kan. Sedangkan every cut loss kita dah rugi 2 kali dah. Okay, brokerage fee pun dah kena charge, dan cut loss punya loss tu pun dah kena charge, modal pun dah berkurang. Okay, and then nak kena top up lagi kan. Okay, dia sebenarnya kalau tuan-puan betul-betul konsisten dengan investor punya style ni, dia top up satu counter berkali-kali. Dia macam ni tau. Contoh beli counter X, okay, counter X, apa-apa counter lah tapi dengan syarat counter X ni menepati kriteria value investing punya counter lah. Okay, apabila beli satu counter yang memang ada value dan long term prospek dia bagus, kalau investor dia akan beli masa harga drop, jadi dia akan top up. Next drop top up lagi, next drop top up lagi, next drop top up lagi. So dia akan top up every time ada drop dia akan top up. Okay, tapi dia akan make sure masa dia nak top up tu harga saham tersebut adalah under value, di bawah daripada intrinsic value saham tersebut. Itu dia ada cara dia lah. Kita tak cerita lah malam ni kan. So macam tu. So dia akan fokus je mana-mana 1-2 counter tak banyak untuk yang betul-betul high net worth punya syarikat, and then dia hanya akan top up dan pastikan long term nanti one day bila financially counter tu memang strong kan, bila chart dia akan follow dia punya financial, dia akan terus boom. Tapi tak tahu bila lah, kadang-kadang lama, kadang ambil masa 1-2 tahun kan sebelum dia boom kan. Tapi tuan-puan ada cara sebenarnya untuk mempercepatkan macam mana cara kita nak tengok counter tu bila dia nak boom. Ada cara dia kan. Cara dia adalah kita kena kaji dia punya Elliott Wave. That's why saya nak tekankan betul-betul ni. Kita kena belajar Elliott Wave ni. Selain daripada kita tengok financial, kita tahu dekat mana sebenarnya dia punya turning point dia sebelum dia naik. Kita tahu exactly turning point dia sebelum dia naik. Sebab kita dah tahu dah dia punya fasa correction dia kat mana, and then bila dia akan masuk dalam bullish punya zone. Macam tu. So okay, gatal sebenarnya hidup. Okay, so untuk mengelakkan cut loss ni yang terlampau kerap ni, make sure pemilihan tu kena betul lah. Pemilihan counter kena betul. Make sure long term dia uptrend. Kalau short term uptrend and then long term dia bearish dalam downtrend, memang high chances kita kena cut loss lah. Okay, macam apa seperti case sekarang kan, long term dia masih bearish kan. Okay, okay, pecah support ni kena tengok. Kalau support short term sahaja pecah, then kita boleh relax lagi. Tapi kalau support long term yang pecah, kita kena tengok lah time frame berapa, time frame weekly ke time frame monthly, macam tu. Okay, so back to topic. baru nak masuk topik. Okay. So untuk mengelakkan cut loss, first kita kena tengok crowd psychology. Okay, crowd psychology ni dia memang macam mana kita nak cakap, dia memang mengganggu. Okay, sebenarnya dia macam ni. Kalau kita sendiri tak buat kajian tentang sesuatu counter, kita akan mudah terpengaruh dengan orang lain. Okay, contoh kalau kita nampak dekat market berlaku panic selling, sebenarnya itulah yang dikenali sebagai crowd psychology kan. Kenapa berlaku panic selling kan, ada banyak sebab lah. Kadang macam tadi politik issue kan, sebelum ni pun banyak politik issue lah kan. Tapi kalau macam individual counter sebelum ni, bila tu saya ingat ada satu kilang ni, dia terbakar. Ada satu syarikat ni kilang dia terbakar kan. Tapi dia hanya satu je kilang yang terbakar daripada berpuluh-puluh kilang yang dia ada kan. So masa hari yang kilang dia terbakar tu, memang panic selling lah, berlaku panic selling. Tapi kalau orang yang faham, daripada berpuluh-puluh kilang yang dia ada, satu je kilang yang terbakar,
dia tak menjejaskan sangat dia punya financial syarikat tersebut. Kalau syarikat tersebut masih strong, dia masih senang je recover kan. Even kilang ada insurans kan, dia boleh cover je sebenarnya kan. So panik lah. Bila panik, bila semua orang panik, dengan kita sekali terpanik sekali kan. Orang semua panik selling, kita pun panik selling sekali kan. So siapa cakap saya ingat Warren Buffett kot, dia cakap kan, when you see blood in the street, make sure is not your blood. Bila kamu tengok darah di jalanan, mungkin masa kacau bilau ke, ada rusuhan ke kan, bila kamu nampak darah di jalanan, berdarah-darah, semua orang berdarah kan, pastikan darah yang dekat jalan tu bukan kita punya darah lah. So that's mean we save ourselves kan? Kita cover diri kita dahulu. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita kena ada knowledge lah. Sebab tu dalam crowd psychology ni, Warren Buffett adalah orang yang paling efektif. Okay? Dia paling efektif dalam tak follow crowd. Apa dia punya istilah dia tu? Contrarian. Okay, contrarian. Dia adalah orang yang paling tidak follow crowd sentiment. Kenapa saya punya ni semua jadi bold? Okay, dia adalah seorang contrarian. Kenapa? Kalau kita tengok style pembelian Warren Buffett, dia hanya membeli apabila syarikat yang high net worth, high value berada pada fasa under value. So maksudnya, contoh kalau beli kereta kan, Warren Buffett ni dia bukanlah jenis yang peminat kereta, dia pakai kereta biasa je kan. Tapi contoh je lah contoh je. Contoh apabila tuan-puan nak beli kereta yang mahal, tuan-puan akan tunggu sampai harga kereta tersebut dapat diskaun kau-kau dan baru beli. Contoh, kalau kita nak beli Mercedes lah contoh nak beli Mercedes, kita tunggu sampai harga Mercedes jatuh level-level harga Proton ke, harga Myvi ke kan, Pro 2 kan, then baru kita beli. So di situ dia punya cara kita faham adalah kita nak dapatkan something yang value dia tinggi dengan harga yang rendah. So kalau syarikat, kita nak dapatkan syarikat yang berharga tinggi pada harga pasaran yang rendah, tapi syarikat tu bernilai tinggi. So bilakah keadaan itu berlaku? Siapa tahu? Siapa tahu bilakah keadaan yang banyak syarikat-syarikat yang high net worth jadi under value? Siapa tahu? Bilakah situasi tersebut berlaku? Ada jawapan tak? Cepat-cepat. Tak ada orang komen ni. Ke internet saya lambat? Rakan-rakan dekat Facebook boleh komen juga Jangan risau. Mana dah chatting ni dah hilang. Saya ingat ni internet lambat ni kot. Tak loading lagi. Ada tak? Ada siapa-siapa nak jawab? Bilakah situasi yang banyak counter-counter atau syarikat-syarikat yang high net worth, yang syarikat yang memang berpotensi lah kita panggilkan dari segi value investing, high value lah, tapi dapat harga under value. Tak ada jawapan Saya tunggu satu keyword je. Susah nak jawab. Satu je keyword dia. Okay. Tak ada jawapan Tak ada jawapan. Jawapan ni adalah waktu krisis. Okay, waktu krisis. Apabila berlaku je krisis, tak kisahlah sama ada global scale ataupun local punya scale. Macam sekarang ni berlaku global scale punya krisis kan, COVID kan. So kita nampak banyak syarikat-syarikat yang high net worth, syarikat yang high value jadi under value. Okay, banyak Kalau tuan-puan tengok betul-betul memang ada banyak. So masa berlaku krisis yang besar-besaran macam ni, sebenarnya orang yang paling happy, orang yang paling happy adalah orang yang menjadi value investor lah. Value investing. Sebab apa? Dia dapat shopping. Dia dapat shopping. Sebab value investing ni dia tak nak beli hari ni berjual, besok tak. Dia punya style dia adalah beli dan peram.
Okay, beli dan hold selama-lama. Kalau Warren Buffett kan dia punya teknik pembelian dia adalah forever kan. Beli and they keep forever. Keep forever itulah dia punya favorite keyword untuk cara dia trade lah, cara dia invest. Okay, beli, keep forever. Selagi mana apa? Selagi mana syarikat tersebut masih mengekalkan dia punya profit, okay, masih ada demand, okay, dia punya apa ni, value dia masih strong kan dan sebagainya lah. Okay. Kalau tuan-puan pernah dengar Ken Honda kan, Ken Honda salah seorang daripada jutawan Jepun yang banyak buat coaching tentang duit. Okay. Dia banyak buat coaching tentang duit, happy money dan sebagainya. Ada buku dia, saya ada baca juga buku dia. Dia punya mentor, okay, mentor dia nama dia mentor dia nama apa dah, tiba-tiba saya lupa pula. Waheda Takeshi. Alamak, lupa dah nama dia. Ken Honda punya mentor, nantilah saya cari balik apa nama dia. Tapi mentor dia cakap, mentor dia ni dikenali sebagai Warren Buffett Jepun. Okay, tapi dah meninggal lah. Dia antara orang yang memang very successful dalam trading, dalam investing. Tapi dia dikenali sebagai Warren Buffett of Japan. Okay. Dia datang, nama dia tu datang kan. Takeshi. Apalah, saya selalu sebut sebelum ni, lupa dah. Malam ni tak dapat nak recall pula apa nama dia. Dia cakap simple je. Apabila Ken Honda tanya dia kan, Ken Honda tanya dia macam mana cara dia pilih syarikat-syarikat untuk dia hold, untuk dia buat investment. Dia cakap simple je. Jawapan dia adalah pilih syarikat ada virtue. Okay, virtue. Maksudnya syarikat-syarikat yang macam mana? Syarikat-syarikat yang memberikan nilai kepada orang lain. Okay, syarikat tu, kita anggap je syarikat tu sebagai macam satu entiti lah. Okay, satu entiti. Wahei Takeda, nama dia kan. Wahei Takeda. Wahei Takeda ni dia dikenali sebagai Warren Buffett Jepun. Okay, dia cakap cari syarikat-syarikat ada virtue, yang mana syarikat tersebut memberikan nilai kepada orang lain. Contohnya, nilai kepada dia punya investor, nilai kepada dia punya staff, nilai kepada dia punya klien. So syarikat yang dapat memberikan nilai yang positif, nilai tambah dan nilai yang bagus kepada orang yang ada kaitan dengan syarikat tersebut, itu adalah contoh syarikat yang bagus lah. Okay, itu apa yang Wahid Takeda cakap lah. Okay. Tapi sebenarnya dia punya penerangan dia tu jauh lagi banyak lah kan, nak kena belajar macam-macam. Okay, so crowd psychology ya. Cuba jangan terpengaruh dengan crowd psychology. Kalau kita terpengaruh dengan crowd, kita akan follow je lah crowd kan. Kalau crowd cut loss, kita pun cut loss sekali. Ini memang senang dicakap tapi susah dibuat. Sebab memang cara paling senang untuk kawal crowd, supaya crowd ni jadi macam sheep herd, satu kawanan biri-biri yang dikawal oleh serigala, normally akan dikawal menggunakan news and rumors. Okay, rumors, news, report-report, group-group, discussion dan sebagainya. Inilah medium-medium yang digunakan untuk kawal crowd. Okay. Dan memang macam itulah caranya. Especially dekat Malaysia ni, kita punya retailers tak ramai kan, berbanding dengan US market dan market-market yang lain. So lebih senang lah crowd tu dikawal kan. Especially kalau zaman sekarang ni semua at the fingertips kan, semua dekat hujung jari je. Lagi senang psikologi tu dikawal. Okay, psikologi traders tu dikawal. Okay. Yang kedua, under pressure. So make sure bila kita trade, kita tak boleh berada di bawah tekanan. Okay, macam mana nak mengelakkan kita ni bukan berada di bawah tekanan? Make sure duit modal yang kita pakai tu bukan duit yang terpaksa. Okay, terpaksa nak guna. Maksudnya terpaksa korek lah. Terpaksa korek nak kena guna balik modal tersebut untuk buat benda lain. So kalau kita kalau kita macam boleh memastikan duit yang kita
duit yang kita guna untuk trade tu ataupun kita invest tu memang purposely untuk investment ataupun untuk trade, kita tak ada tekanan tersebut. Ya, kita tak ada tekanan tersebut. Apakah duit yang menyebabkan kita ada pressure kan? Normally duit hutang lah. Okay, duit hutang. That's why adalah tabu ataupun orang cakap no lah no sekiranya tuan-puan gunakan duit hutang untuk trade ataupun untuk invest. Sebab apa? Bila berhutang ni dia ada beban dia. Hutang tu sendiri adalah bebanan. Bila kita letak lagi hutang tersebut dengan dalam trading, kita meletakkan beban kita di atas satu risiko yang lebih besar. So dia kalau sekiranya trading tu tak profit ataupun loss, hutang masih still kena bayar kan. So double loss lah kat situ. Okay. Itu masalah utama lah. So that's why dalam grup saya menekankan tuan-puan gunakan cash account sahaja. Cash account. Jangan guna limit ataupun margin account. Sebab apa? Kalau guna margin account ataupun limit account kan, kita akan terdedah untuk membuat hutang secara kita tak plan. Sebab facility tu ada. Margin account kalau M+ ni dia apa ni account? Gold account kan. Facility tu ada. Tapi bila kita dah gunakan facility tersebut, kita rasa macam benda tu membantu kan, tapi dia sebenarnya lebih merosakkan daripada membantu, especially kalau melibatkan duit lah. Okay, kalau kita dah pinjam duit dan kita gunakan duit tu untuk trade, dia punya kesan dia 2 kali ganda kerugian berbanding dengan kita guna duit cash. Okay, duit cash yang kita ada. Kalau cash yang kita ada hilang ke, burn ke, loss ke, still kita yang bertanggungjawab. Kita tak perlu jawab kat orang lain. Kalau kita gunakan margin, kita kena bayar balik. Kita kena bayar balik. Kalau kita gunakan duit orang lain, kita pun kena bertanggungjawab terhadap orang yang kita pinjam duit tersebut kan. Kan dalam istilah dia kan, hutang mesti wajib dibayar walaupun tidak dituntut kan. Tidak dituntut. Even kalau orang Islam, kalau kita berhutang dan kita memang niat tak nak bayar, Allah akan bagi kita lagi susah untuk kita nak bayar hutang tersebut. Tapi kalau kita pinjam dengan niat memang kita betul-betul nak bayar tapi susah nak bayar, itu mungkin insya-Allah ada cara lah kan. Tapi sebaik-baiknya cuba elakkan lah, especially untuk trade lah. Untuk benda-benda lain, kalau terpaksa meminjam untuk kehidupan dan sebagainya, tak ada duit musim COVID dan sebagainya, itu cerita lain kan. Ini kita cerita bab investment. Okay, bab investment. Okay, so ada orang tanya saya kan, boleh tak guna kad kredit dan sebagainya? It's very worse lah. Kalau guna kad kredit tu memang tak payahlah. Sebab kad kredit punya interest pun dah besar kan. Kad kredit punya interest pun dah besar. Personal loan lagi dahsyat. Personal loan lagi dahsyat. Lagi besar dia punya interest dia. So sebaik-baiknya simpan sikit-sikit pun tak apa. Okay, lama-lama dia akan jadi banyak juga. So ada banyak cara lah. Kalau tak nak invest long term, mungkin boleh trade. Tapi make sure trade ikut dia punya teknik yang betul lah. Jangan sembrono je kan. Sebab kita nak berada dalam pasaran yang penuh dengan risiko tanpa kita ada ilmu. Seumpama kita terjun dalam lautan, kita tak ada apa-apa kelengkapan. Okay? Kita tahu dalam laut tu banyak jerung kan. Ada jerung macam-macam jenis jerung kan. Jerung tukul lah, jerung hiu lah, jerung putih lah, jerung besar lah kan. So kita terjun tanpa vest kan, vest keselamatan tu kan, tanpa oksigen, tanpa dia punya flipping tu, tanpa apa-apa kelengkapan, terjun macam tu saja. Dia seumpama kita bunuh diri lah. Seumpama kita bunuh diri lah. Tapi kalau dalam pasaran saham ni memang kita macam buta-buta je lah, kita sedekahkan duit dekat bursa macam tu. Okay. Tapi jangan risaulah kalau bila tuan-puan dah mula merasai loss sekali atau 2 kali, dan baru kita tahu di mana sebenarnya kesilapan yang kita dah buat. So dari situlah baru kita boleh belajar dengan lebih, kita tahu kan di mana kesilapan kita, baru kita boleh belajar dengan lebih efektif daripada kita tak tahu apa kesilapan kita kan. Okay. Yang ketiga, trading plan. Trading plan ni samalah dengan apa yang kita dah discuss sebelum ni. Kalau sekiranya kita tak ada trading plan, samalah seumpama kita memang bunuh diri lah. Dia macam ni. Ini klise lah orang cakap, if you fail to plan, you plan to fail.
sama, dalam pasaran saham pun sama, dalam kehidupan sehari-harian kita pun sama kan, dalam pekerjaan kita sama, dalam rumah tangga pun sama kan. Semua sama. Okay. If you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Benda ni memang relevan dalam semua aspek kehidupan kita. Okay. Even dalam kehidupan beragama pun sama. Okay. Kalau kita tak plan betul-betul kehidupan kita beragama kan, so kita akan fail lah. Fail kalau kehidupan beragama dia punya fail lagi dahsyat lah. Fail dekat akhirat nanti lagi dahsyat daripada fail dekat dunia ni kan. Okay. So lain lagi adalah lack of knowledge. Ini yang selalu berlaku, lack of knowledge ataupun skill. So apakah yang boleh kita buat kalau sekiranya kita ada benda ni? Memang tak ada cara lain, memang kena belajar lah. Okay? Memang kena belajar. So nak belajar ni banyak cara. Tuan kita jangan sempitkan ruang pembelajaran. Tak semestinya terus nak kena bayar kelas kan, tak semestinya. Okay? Dia bukan syarat utama nak kena bayar kelas baru boleh belajar, tak. Ilmu free banyak, buku-buku banyak, okay? E-book pun ada berlambat-lambat kan. Discussion dengan rakan-rakan yang sama-sama training kita pun boleh kan. Cuma kita kena ada inisiatif je, okay? Kena ada inisiatif. Cumanya honestly saya cakap tak semualah, okay? Tak semua benda free itu bagus. Tak semualah. Okay? Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Okay? And then most of the paid knowledge kebanyakannya adalah knowledge yang yang ada nilai tambah dia lah kan. So that's why orang sanggup meletakkan harga untuk dibayar kan, sebab apa yang dia nak share tu adalah dia punya nilai dia dekat situ kan. Okay. So siapa yang rasa macam kita masih lagi berada pada level yang kita banyak benda kita tak tahu kan, ni tak tahu, ambil inisiatif. Okay, ambil inisiatif. Cuba hadamkan dulu apa yang free, apa yang percuma, yang tak perlu dibayar. Jadi baru step by step lah. Bila kita dah rasa macam kita dah ada sedikit ilmu pengetahuan, then baru kita tahu mana benda yang kita tak tahu. Okay, dari situ barulah bila kita dah belajar lebih mendalam, barulah kita akan nampak sebenarnya dia punya macam puzzle lah, macam puzzle. Kalau kita belajar sikit, kita letak 1-2 puzzle, kita dah rasa macam okay, kita dah tahu dah semua kan. Tapi lagi banyak puzzle yang kita letak, baru kita tahu oh sini tak lengkap lagi, sini tak lengkap lagi. And then bila dah nak hampir-hampir ke puzzle tu dah nak lengkap, baru kita nampak clear picture apa benda gambar yang ada dekat puzzle tu, baru kita nampak oh rupa-rupanya ini benda yang sepatutnya aku kena tahu kan. And then baru kita boleh lengkapkan dia punya whole pictures tu kan dalam puzzle tu kan. So sebenarnya belajar ilmu saham pun dia macam tu. Okay. Awal-awal kita rasa macam kita dah tahu semua benda kan, tapi makin lama kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Okay, sampai one day kita dah belajar banyak sangat, kita akan back to basic. Okay, kita akan merasa macam okay, semua benda ni kita dah belajar apa semua kan, so, rupa-rupanya benda ni. Okay, then kita akan back to basic balik. Okay, then overconfident ni ramai saya jumpa lah. Okay, ramai sangat saya jumpa. First trade dah masuk 5,000, 10,000 kan, tapi tak tahu lagi nak tekan buy pun tak tahu, nak tekan sell pun tak tahu, nak baca market depth pun tak tahu kan, platform tak tahu apa-apa lagi, tapi dah eager, kita dah macam ada keinginan yang begitu membuat-buat untuk trade saham. Okay, sebab apa? Orang ni cakap saham boleh buat duit, orang ni cakap saham boleh buat duit, orang ni cakap saya dapat beribu-ribu, orang ni cakap saya dapat beratus-ratus % kan. Dia menyebabkan semua orang rasa macam excited, oh saya kena buat juga. Tapi kita lupa yang everything yang kita nak buat, especially benda baru, kena start dengan knowledge kan, kena ada pengetahuan. Even kita nak belajar bawa basikal pun kan, kena belajar juga sikit-sikit kan, nak balance macam mana kan. Okay. And then mula-mula kita naik basikal tayar 4 kan, lepas tu buang satu sebelah kanan, lepas tu buang satu lagi sebelah kiri, last sekali baru 2 tayar. Sama. Okay, dalam trading pun sama. Kita tak expect for the first day of trading kita dah power. Okay, memang tak ada orang macam tu. That's why saya selalu pesan, especially dengan ahli group yang VIP ni kan, kalau kita baru je trade sehari 2, ataupun kita baru seminggu 2, ataupun baru je si account,
ambil masa, okay? Ambil masa untuk belajar slowly. At least bagi masa dalam setahun, macam setahun atau 2 tahun ya, kita belajar perlahan-lahan, baca itu, baca ini, discuss itu, discuss ini, then baru kita nampak di mana duduknya kita sekarang. Okay? Kalau tak, kita rasa macam kita dah tahu segala-gala, sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. That's why jangan terlampau overconfident sangat, jangan terlampau gopoh sangat kan. Orang cakap jangan kelang kabut sangat, market tak lari. Market tak lari, peluang sentiasa ada. Setiap hari akan ada counter naik dan counter turun kan. Setiap bulan ada limit up. Okay? Setiap masa akan ada peluang. Kalau kita dah cukup ilmu yang betul, kita akan nampak peluang tu memang sentiasa ada je. Kita je sebelum ini tak cukup skill, tak cukup ilmu untuk nampak peluang tersebut sebenarnya kan. Okay, so apa yang paling penting, penuhkan ilmu di dada. So, macam apa yang saya cakap, member saya pernah cakap sebelum ni kan, kita tak akan nampak dengan mata kita apa yang minda kita tak ada input tentang benda tu. Ada kat sini. Mana dah? Mana benda tu? Ni. Your eye cannot see what your mind doesn't know. Kalau kita tak ada knowledge tersebut, mata kita tak nampak benda tu. Okay, mata kita tak nampak benda tu. Once kita dah ada knowledge tentang benda tu, then baru kita nampak. Okay. Okay, so S yang ke berapa ni? Selepas overconfident, dia akan datang dengan knowledge lah kat sini . Knowledge. Slow ni maksudnya bukanlah dia macam ni tau. Kita tak dapat nak react dengan kadar yang sepatutnya dengan market. Okay. Apabila market dah cantik, kita hanya melihat. Apabila market dah mula lemau, kita masih melihat. Bila market cantik lagi, kita pun masih melihat. So slow ni maksudnya adalah kita takut untuk buat keputusan. Kita slow, kita react, kita punya reaction tu slow disebabkan tak ada knowledge, okay? Disebabkan tak ada skill, okay? Dia disebabkan oleh fear lah kan. Kita takut exactly apa, kita tak tahu exactly apa benda yang kita nak buat. Kita tak tahu nak langkah yang step yang macam mana untuk permulaan dan sebagainya. So benda-benda ni akan menyebabkan kita jadi macam tertanya-tanya kan, betul ke tak ni kita nak buat ni kan. And then dalam masa yang sama, kalau sekiranya kita ada persoalan, kita tak tahu nak tanya kat siapa. That's why kalau dalam group, saya akan sentiasa cuba untuk guide. Okay? Saya akan sentiasa cuba untuk guide. Cuma kalau ada masa saya busy ke apa semua tu, lambat sikit lah dia punya respon dia kan. Tapi insyaAllah, okay? Kalau tuan-puan ada soalan apa semua untuk ahli group kan, memang kita akan sentiasa ada untuk discussion dan discussion memang sentiasa ada. InsyaAllah every week kita buat discussion kan. So at least kita sentiasa berada dalam fasa yang mana kita tahu exactly apa yang kita buat. Okay? Tak adalah macam terkapai-kapai tapi tak tahu nak kapai apa kan. Tangan macam lemas tapi terkapai-kapai tapi tak tahu nak capai apa benda kan. So at least kalau kita terkapai-kapai, ada orang hulurkan kayu untuk buat bagi bantuan, kita grab, tak dapatlah pergi ke tepi kan kalau kita lemas kan. Okay. Okay, and then sentiment lah. Sentiment ni dia macam-macam. Okay, sentiment ni macam-macam. Kalau kita terlampau mengikut sangat market punya sentiment, dengan kita sekali pun akan kacau lah kan. Seperti mana apa yang berlaku sekarang lah kan. Ahli parlimen duk bergaduh kan macam zoo kan dekat dalam parlimen kan. So benda tu menyebabkan sentiment lah, pelabur luar apa semua tak masuk. Tapi kalau kita pandai tengok, dalam keadaan bergaduh macam zoo tu pun ada je kaunter-kaunter yang naik. Okay? Kena pandai tengok je kan. Yang penting kena ada sharp kita punya mata kita kan. Kena sharp. Okay? Kita kena pandai pilih. Okay? Kita kena pandai pilih. Kalau kita terlampau terikut sangat dengan sentiment, kita pun akan termakan sekali. Sentiment ni dia banyak kan. Sentiment buy call kan. Sentiment buy call, sentiment sell call. Okay? Macam-macam sentiment yang ada dekat pasaran. Sentiment buy call ni ramai orang terpengaruh.
Okay, bila ada satu orang canang yang counter ni okey, ada rumah apa semua nak naik, ramai orang canang, dia pun ikut canang sekali kan. Tapi orang yang mencanang tu kita tak tahu dia nak canang tu, counter tu dia dah masuk awal kan. Okay, mungkin dia dah masuk fasa accumulation beberapa bulan dah dia dah masuk. Sekarang baru dia canang. Tapi kita baru dapat news tersebut dan kita pun duk canang-canang, dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Member ni cakap naik, orang ni cakap naik, ni cakap insider cakap naik, tutan-tutan semua cakap naik. Kita pun belilah dekat puncak, okay, bila harga dah naik dah. Tapi rupa-rupanya orang yang canang tu dari awal mereka dah tunggu kat puncak kan, nak jual dah. That's why dia canang-canangkan. So itu dipanggil sebagai sentiment lah, market sentiment. Kadang banyak rumus kan, rumus itu, rumus ini. So basically apa yang kita perlu buat adalah kita kena firm lah, kita kena firm. Kita kena tahu what exactly we want to choose. Macam apa yang saya dah pernah discuss sebelum ni kan. So kurang-kurangnya kalau peringkat awal tuan-puan nak tahu, tuan-puan nak belajar kan, at least 3W ni dah kena settle dah. Okay, 3W. What to buy, okay, when to buy, and then when to sell. Ni 3W lah. Paling basic. Kalau ini settle insyaAllah lah, boleh trade lah. Okay, boleh trade. Cumanya kalau dah tahu 3 benda ni tak semestinya kita dah terror lah. Tapi sekurang-kurangnya langkah pertama kita dah okey dah. Okay, langkah pertama kita dah okey dah. So dah pukul 10.30 kan. Macam laju pula masa berlalu pada malam ini. So okey. Biasa memang 10.30 ni kita akan stop dah lah. Okey, 10.30 kita akan stop dah lah. So tuan-puan macam mana? Ada dapat belajar sesuatu tak pada malam ini? Kalau ada belajar sesuatu boleh tekan Y. Kalau tak dapat belajar apa-apa tekan X. Ada tak? Ada belajar sesuatu tak? Okey, rakan-rakan dekat Facebook pun kalau tuan-puan dapat belajar sesuatu tekan Y. Kalau tak dapat belajar apa-apa tekan X. Okey, at least saya tahulah. Sekurang-kurangnya dapat 1-2 poin pun dah cukup kan untuk take home message kan. Kadang bila kita dah discuss banyak benda, kadang ada benda yang kita tak ingat dah lepas ni kan. Tapi kalau dapat 1-2 poin yang kita boleh pegang pun dah cukup dah. Okay. So okay, Alhamdulillah. Okay. So sebelum kita bersurai, sebelum kita tamatkan sesi pada malam ini, sekiranya tuan-puan masih belum ada akaun CDS M+ online, cepat-cepatlah buka anda saya, boleh, tak ada masalah. Dia punya charge baru RM11 sahaja. Dan kalau dah buka akaun CDS anda saya tapi belum masuk dalam grup klien, boleh PM saya direct. Ada banyak benda yang saya dah sediakan dalam grup klien. Tuan-puan kena pandai-pandai tengok. Dalam grup klien tu dah ada link-link yang saya sediakan. Kita ada link sharing counter. Kita ada link video dan e-books. So tuan-puan boleh tengok balik. Okay. Then kita ada group discussion lah yang boleh tanya-tanya balik lah. And then macam biasalah group VIP memang special lah. Group VIP memang saya jaga betul lah. Okay. Kita nak supaya group VIP ni dia menjadi macam professional traders. So yang siapa-siapa yang masuk dalam group VIP ni kan, mereka dah tak perlu dah bergantung kepada siapa-siapa dah. Dah boleh trade dengan sendiri dan boleh trade dengan professionally. Sebab kita dah ada tools yang bagus, kita ada syllabus yang lengkap, kita ada discussion yang okey kan, discussion yang berkala. So at least level tu dah berlainan dah. Okay? Level tu dah macam kalau saya cakap kayangan tu boleh lah level kayangan sikit lah Okay. So satu lagi sebenarnya kalau tuan-puan perasan lah sekejap saya buka ni. Saya ada satu e-book. Okay, saya ada satu e-book yang ni Jom Labur Saham ni kan. Okay, e-book ni saya publish, macam mana nak cakap, saya publish di bawah Klik Je punya sistem. Okay, kalau tuan-puan pernah dengar Klik Je punya sistem ni yang bagus dia kan, dia ada affiliate. Okay, dia ada affiliate. Kalau tuan-puan nak tahu affiliate ni, kalau sekiranya tuan-puan promote e-book ini, okay, tuan-puan akan dibayar
kalau saya tak silap 40%, 30 atau 40% daripada harga jualan e-book ini. Tu, itu kelebihan dia. Okay. And then sekejap saya buka ni. Ni. Ini dia punya laman web dia lah. Okay. Laman web ni klik je yang sediakan. Okay. So, kalau sekiranya tuan-puan promote e-book ini dan ada orang beli, okay, ada orang beli, tuan-puan akan dapat 30 hingga 40% daripada nilai jualan e-book ini. So, itu macam affiliate punya sistem. Maksudnya kita tak perlu ada modal apa-apa. Kita hanya promote saja e-book ini dan ada orang beli dan tuan-puan dapat duit tersebut. Okay, dan terus masuk dalam account lah. Okay, terus masuk dalam account. E-book ni saya buat. Cuma saya publishkan dia under klik je punya sistem. So macam mana nak dapatkan, kalau sekiranya tuan-puan berminat lah nak dapatkan duit percuma, okay, duit free, nak dapat duit tambah modal kan, nak trade ataupun musim-musim COVID ni kan, mungkin nak buat duit sampingan, boleh daftar jadi affiliate ataupun jadi agent affiliate lah. Nak daftar dia macam mana sekejap ada sebenarnya dia punya ni. Cara nak daftar dia, saya dah scroll tak jumpa pula. Mana ni? Ini untuk pembelian. Tak jumpa lah, saya cari. Ada dia punya link dia. Tapi macam ni lah. Kalau siapa yang berminat, siapa yang berminat nak jadi affiliate, nak tolong promotekan e-book ini kepada rakan-rakan yang lain untuk dapat janakan pendapatan sampingan, tak banyak pun dapat je kan. Kalau harga e-book ni adalah RM70. So kalau tuan-puan dapat 30%, 40% tu dah kira banyak sebenarnya kan. So modal tak perlu keluar apa-apa, hanya perlu promote link sahaja. Okay. Kalau berminat untuk dapatkan nak jadi affiliate, boleh PM saya lah, PM saya direct. Kalau ahli-ahli group boleh PM saya direct. Kalau dekat Facebook pun boleh PM saya dekat Facebook lah. Nanti saya cari balik link untuk pendaftaran jadi affiliate agent tu. Tuan-puan akan dapat bonus nanti dia akan bayar lah, cukup bulan dapat. Yang penting rajin promote. Nak promote tu senang je, share je link. Share link ni. Tapi bukan link ini link yang saya punya. Nanti tuan-puan kena daftar dulu apa semua percuma, tak perlu bayar apa-apa dan akan dapat link tu. Link tu lah yang tuan-puan akan share, nanti dia akan muncul macam ni. Okay, tapi ayat-ayat bawah ni boleh buatlah sendiri lah. Nak copy ayat ni pun tak ada masalah kan. Tu. So tuan-puan dapat bonus, dapat duit commission percuma, dapat commission sampingan sambil-sambil dapat promotekan saya punya e-book ni. And then dalam masa yang sama tuan-puan dapat juga belajar lah daripada e-book tersebut. Tapi e-book ni rasanya nak kena beli dulu kot. Tapi tak semestinya belilah kalau nak jadi affiliate macam tu. Okay. So sampai di situ dahulu. Ada soalan tak apa-apa sebelum kita bersurai? Tak ada Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu sesi pada hari ini. Yang berkenaan dengan e-book ni, kalau berminat lah kalau nak buat duit geli-geli, dapat RM20-30 ke macam tu kan atas satu e-book, nanti PM saya lah, PM saya direct ataupun tanya dalam grup klien pun boleh. Kalau dekat Facebook pun boleh tanya dekat Facebook lah. Kalau dekat YouTube pun boleh PM dekat PM saya dekat YouTube pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi dekat YouTube pun saya ada letak nombor juga, nombor telefon. Link ke Telegram pun ada. Okay. So semoga perkongsian pada kali ini membantu sebersedikit manfaat untuk tuan-puan take home message. InsyaAllah kita akan buat sesi-sesi akan datang juga. Mungkin dalam minggu ni saya nak buat sekali lah discussion untuk ahli-ahli group dan group VIP sekali. Kita nak discuss counter kan. Dah lama kita tak discuss counter. So sampai kita berjumpa lagi, kita tangguhkan sesi pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.